Hai, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim dan selamat sejahtera semua. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama dalam program PDP Spotlight by Pandai Teacher dan topik yang akan saya kongsikan bersama para penonton semua adalah kecerdasan buatan AI dalam bilik darjah. Baiklah, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita tengok dulu apa yang dimaksudkan dengan AI ataupun kita boleh kata nama panjang dia Artificial Intelligence. Dalam bahasa Melayu kita panggil dia sebagai kecerdasan buatan. Kalau kita tengok dekat paparan skrin yang saya share, AI ni kecerdasan buatan ni sebenarnya ada banyak maksud. Ada orang kata banyak pakar-pakar di sana mentarifkan AI ni dalam pelbagai definisi lah dan saya ambil lah satu yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital pada tahun 2023 di portalnya, di portal My Digital KKD. AI ni merupakan salah satu cabang sains dalam menjadikan sesuatu benda mempunyai kepintaran seperti manusia. Antara cabang penting dalam AI ialah pembelajaran machine learning iaitu keupayaan mesin yang mampu belajar untuk menjadi pintar. Sebab tu orang kata AI ni macam menyamai manusia tapi sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak ingatkan pada penonton semua sebenarnya kita kena sentiasa ingat bahawa manusia lebih pandai daripada AI. AI ni membantu manusia supaya apa yang kita lakukan dalam tugasan tu lebih orang kata lebih cepat, lebih mudah, lebih orang kata komplit dan sebagainya lah. Okey. Dalam layman terms, AI ni dia cakap AI ni adalah about making machine or computer application smart by giving them artificial brain. Okey. Maksudnya kalau kita punya otak, kita panggil otak manusia kan. Jadi AI ni otak artificial ataupun kita panggil dia artificial brain. Jadi artificial brain ni dibuat oleh siapa? AI ni dibuat oleh siapa? Kita sebagai manusia yang buat AI ni. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut tentang maklumat AI ni, macam mana AI terjadi dan sebagainya, para penonton mungkin nanti bila berkelapangan boleh layari ailabs.com.my. AI Labs ni dia providekan tentang khusus asas macam mana AI tu terjadi daripada awal sampai macam mana manusia produce pelbagai produk AI. So boleh layari ailabs.com.my. Okey, kalau kita tengok perkembangan dan sejarah AI kalau di dunia ni lah kalau kita tengok secara orang kata secara umumnya, sebenarnya AI ni dah lama, okey, dah lama sangat. Sebelum meletusnya ChatGPT, okey, AI ni hanya dikaji ataupun digunakan oleh mereka yang berminat ataupun terlibat dalam dunia sains dan teknologi. Tetapi selepas ChatGPT diperkenalkan bermula November 2002, masa tu dah meletus tentang ChatGPT, masuk berita, portal, surat khabar dan sebagainya. Masa tu ramai dah mula ambil tahu tentang AI. Jadi macam satu fenomena, okey. Tapi ChatGPT ni merupakan salah satu aplikasi AI. Maksudnya AI tu bukanlah ChatGPT. Okey. ChatGPT ni salah satu aplikasi AI. Kalau nak cakap pasal aplikasi ni, banyak sangat aplikasi AI yang ada di luar sana. Cuma kalau kita nak tengok sejarah AI ni memang selepas ChatGPT diperkenalkan sekitar November tu memang meletup tu dan lepas tu ada pelbagai produk yang lain juga diperkenalkan. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, AI ni memang dah lama dah sebenarnya dan sebenarnya kita tak perasan yang AI ni dah orang kata menjadi sebahagian daripada apa yang kita lakukan dalam diri kita sepanjang hari lah contohnya kan. Contohnya macam siapa-siapa yang biasa guna produk Apple mesti dah terbiasa dengan Siri. Kan bila kata, "Hey Siri," kan. So kita minta Siri carikan maklumat ataupun kita find me a restaurant ataupun make a call to siapa-siapa yang kita nak call kan. Jadi Siri pun salah satu orang kata daripada produk AI. Lepas tu Facebook. So bila kita layari Facebook, kadang-kadang ada suggested friend, ada macam suggested topik ke, tempat ke kan. Macam mana dia tahu kita kenal orang ni ataupun kita macam cam ke dan sebagainya kan. Itu salah satu orang kata function AI yang ada dekat Facebook. Okey, kalau dari segi iPhone ataupun phone-phone yang lain pun saya rasa adalah macam word prediction kan. Kadang-kadang bila kita tarik dekat mesej tu contohnya saya nak
kita baru tulis SA dia dah suggest dah, SAYAA, macam tu. Dia boleh agak apa yang kita nakkan. Kita tak cakap apa pun, mulut tak bercakap, nak kata handphone tu scan kita pun, dia scan macam mana kan, dia rasa macam, itu orang kata contohlah apa yang, berlaku dalam kehidupan seharian kita yang kita, tak perasan. Macam Netflix, okey? Saya pun salah seorang, orang kata, yang guna Netflix kan dekat rumah. Kadang-kadang bila kita, nak tengok satu cerita tu, lepas tu dia akan ada suggestion show macam, movie-movie atau drama yang mungkin kena dengan jiwa kita kan. Dia bukan magic tau, dia memang orang kata salah satu, AI punya function yang ada dekat Netflix tu, mencadangkan movie-movie ataupun drama yang sesuai dengan kita. Spotify, okey, untuk, lagu dan sebagainya, Google, okey, Google memang sekarang ni memang orang kata makin lama memang, makin banyak aplikasi-aplikasi ataupun pembelajaran tentang AI yang disediakan untuk kita seperti Google, Microsoft pun sama dan sebagainya lah. Okey, dan yang saya rasa yang terakhir ni, saya rasa yang ni memang familiar lah terutama sekali untuk, rakyat Malaysia iaitu Shopee kan. Kadang kita rasa macam nak beli, produk ni dia terus, listkan macam dia tahu-tahu je kita nak beli produk tu. Kan jadi sebenarnya kita tak perasan yang AI ni sebenarnya dah ada dalam, kita punya kehidupan, seharian. Okey, sekarang ni kalau kita tengok di luar sana banyak sangat orang kata, sumber-sumber yang kita boleh belajar lebih lanjut tentang AI ni lah. Okey, salah satu contoh yang saya tunjukkan dekat paparan skrin adalah, orang kata projek yang dibuat oleh, pensyarah-pensyarah, daripada, UPM masa tu, saya pergi seminar, dia tunjukkanlah tentang ni, cikgu AI bot ni. Maksudnya kalau, cikgu semua, tuan puan semua, type https, t.me/cikgu AI bot ni, maksudnya dekat Telegram, guna Telegram, ah, para penonton boleh belajar AI secara kendiri. Maksudnya nanti bila kita masuk Telegram, kita join, Telebot ni, okey, nanti dia akan cakaplah, okey, nama saya Cikgu Aibol apa semua, nanti dia minta kita, pilih topik, dan dia dalam bahasa Melayu. Jadi mudahlah untuk kita nak sebab kita dah, kata dalam kehidupan seharian kita, kita mungkin sebab kita orang Malaysia guna bahasa Melayu, jadi, sangat sesuailah. Saya memang recommend-lah, cikgu AI bot ni dalam Telegram kalau kita nak belajar, secara orang kata asaslah tentang AI ni. Banyak sangat orang kata, contoh-contoh yang dia beri, ayat dia pun mudah kita nak faham dan sebagainya. Okey. Yang kedua, seperti yang kita tahu baru dilancarkan dalam beberapa hari dalam minggu ni juga, kerajaan Malaysia dah lancarkan AI untuk rakyat. Okeylah www.ai.gov.my di mana, rakyat Malaysia tak kisah siapa, pendidik ke, suri rumah ke, pelajar ke, orang dewasa, orang senior, muda sebagainya boleh belajar, tentang AI dengan mendaftarkan, diri kita pembelajaran secara kendiri, di ai.gov.my. Ni orang kata secara asal lah tentang AI. Maksudnya AI ni dah sesuatu yang, orang kata berkembang dengan cepat juga, agak cepat juga dan kerajaan pun dah, orang kata sediakan banyak platform selain pada, syarikat-syarikat gergasi, teknologi, kerajaan sendiri pun support tentang AI ni supaya kita, faham, orang kata lebih mendalam ataupun lebih lanjut tentang AI ni, okey. Dan, kerajaan juga, okey, telah keluarkan, orang kata macam, roadmap lah, okey, roadmap kalau kita tengok dekat belah kiri tu, okey, Malaysia National Artificial Intelligence Roadmap 2021 hingga 2025, okey, AI RMAP lah dia punya shortcut tu, okey, dan dalam tu ada, salah satu isunya, ataupun orang kata konten dia adalah Principle for Responsible AI. Maksudnya prinsipal-prinsipal yang mungkin telah ditekankan oleh kerajaan, untuk kita, gunakan ataupun belajar ataupun apply AI ni dalam kehidupan seharian kita lah, okey, secara bertanggungjawab. Antaranya fairness, reliability, safety and control, privacy and security, okey, pursuit of human benefit and happiness, accountability dan juga transparency. Jadi kalau nak baca lebih lanjut, para penonton semua boleh layari amap.my, okey. Um
Jadi sebenarnya untuk, bengkel pada hari ini, saya akan fokuskan AI, kecerdasan buatan dalam bilik darjah. Kan jadi saya lebih kepada, AI untuk, para pendidik. Sebab macam saya cakap tadi, AI ni sangat sangat luas, bukan, cikgu je yang orang kata gunakan aplikasi AI ni. Entrepreneur, usahawan, leadership, macam-macam, orang kata bidang kategori, komuniti memang boleh menggunakan AI ni ikutlah kesesuaian dalam bidang masing-masing dan, saya pula akan fokus pada AI dalam bilik, darjah. Okey. Jadi, AI dalam bilik darjah ni, sebenarnya kalau kita tengok di luar sana, kalau tanya saya berapa banyak aplikasi AI yang sesuai untuk bilik darjah, saya akan cakap dia tak terhitung. Okey, dia sangat-sangat banyak dan mungkin hari ini saya akan bercakap tentang beberapa aplikasi, tapi besok lusa akan ada aplikasi yang baru ataupun di-upgrade ataupun mungkin akan dengar yang baru dan sebagainya. Tapi maksudnya bukanlah kita kena macam, kejar semua, tak. Kita kena tahu mana yang sesuai dengan diri kita. Okey, setiap pendidik ni tak sama tau, okey. Dah tentulah kita pun mengajar subjek tak sama, murid kita pun berlainan kan. Jadi cikgu-cikgu ataupun, para pendidik sebenarnya kena pasti, apakah, aplikasi AI yang sesuai. Jadi macam trend sekarang adalah trend tentang generative AI, okey. Generative AI ni maksudnya dia boleh create, konten-konten barulah. Kadang tu sebab tu kita tengok, macam sekarang ni viral lah nak create gambar kan, gambar dalam bentuk kartun lah. Lepas tu kalau kita masukkan prompt ayat, lepas tu, jadilah gambar seperti yang, kita kita tulis tu. Okey, lepas tu kita boleh create, muzik, kita boleh create video dan sebagainya lah. Dan antara yang tengah popular sekarang ni adalah ChatGPT, Google Bard, Microsoft Bing, lepas tu ada macam-macam lah AI tu for educator. Contohnya macam School AI, orang kata DeepSeek dan sebagainya. Sebab tu saya kata banyak sangat, aplikasi AI yang ada di luar sana, tetapi kita kena explore dan guna mana yang sesuai untuk kita. Kita je yang tahu. Saya tak boleh nak kata AI yang ni, bagus untuk cikgu A, AI yang ni bagus untuk cikgu B. Sebab sebenarnya, cikgu-cikgu yang lebih tahu mana yang sesuai untuk cikgu. Yang kami boleh bantu adalah kami cuma perkenalkan je, aplikasi-aplikasi AI sesuai dalam bilik darjah dan cikgu cuba, kalau sesuai cikgu teruskan dan tambah baik dan mungkin, boleh buat macam-macam lagi, selepas ni. Okey, dalam kita menggunakan teknologi, terutama sekali zaman AI sekarang lah, okey, kita kena sentiasa ingat ialah AI ni adalah kita punya, co-pilot ataupun assistant, okey. Kena sentiasa remind, maksudnya bukanlah kita boleh, ikut AI tu, sebiji-sebiji macam tu, tak boleh, okey. Kita kena ingat pedagogi datang dulu, lepas tu baru teknologi. Maksudnya kita kena. Saya tahu cikgu-cikgu memang hebat-hebat belaka, cikgu akan susah apa cikgu nak ajar, kaedah apa cikgu nak guna dan sebagainya. Dan AI ni akan membantu cikgu untuk deliver cikgu punya pengajaran dan pembelajaran tu kepada murid dengan lebih berkesan. Selalu kita remindkan diri kita yang pedagogi come first then teknologi. Okey, kalau kita tengok, di paparan sekarang, okey, UPM dia ada, kata share lah tentang application of artificial education ni, okey, tentang, kegunaan AI dalam, education. Okey, ada 3 yang utama iaitu AI for education management and delivery, AI for learning assessment and AI to empower teachers and enhance learning. Yang orang kata, famous ataupun tengah, in sekarang ni tentulah AI for learning assessment dan juga AI to empower teachers enhance learning. Okey, macam-macam kita boleh buat. Kita nak detect plagiarism ke, kita nak automatic grading ke, kita nak orang kata AI tu bantu kita nak bina RPH ataupun kita nak, AI tu bantu kita dapat idea ataupun cipta bahan bantu mengajar dan sebagainya, terpulang kepada kita, untuk, guna AI tu untuk apa. Okey. Jadi, kecerdasan buatan AI dalam bilik darjah ni, okey, cikgu kena faham bila kita sebut kecerdasan buatan AI dalam bilik darjah ni ada 2 sasaran utamalah iaitu guru dan murid. Jadi pendidik atau cikgu guna AI ni untuk mudahkan cikgu, okey, ataupun guru, menyampaikan, konten kepada pelajar ataupun cikgu nak gunakan AI dalam bilik darjah ni bersama murid.
Jadi macam saya cakap tadilah, kita yang tahu kan situasi kita, okey. Ada setengah pendidik dia mungkin lebih banyak guna AI tu untuk memudahkan kerja dia sebagai cikgu. Maksudnya diri dia yang guna AI tersebut, untuk cipta something ataupun, bantu dia buat something, then nanti dia output dia tu dia akan ajar dalam kelas kepada murid. Ada setengah cikgu, dia guna AI ni, dia guna bersama murid. Contohnya macam dia buat aktiviti mencari maklumat, murid tersebut guna aplikasi AI dengan pemantauan guru tu guna dalam bilik darjah. Berdua benda ni memang orang kata akan berkembanglah, saya percaya. Makin lama awal-awal ni saya tengok macam, cikgu yang banyak belajar tentang aplikasi AI, tapi saya dah tengok slow-slow ada setengah guru yang dia gunakan AI dalam bilik darjah lah bersama murid dia. Kan. Maksudnya dia buat aktiviti, PDP, bersama murid dengan menggunakan AI. Jadi, ada 2 orang kata, situasi AI dalam bilik darjah ni, sama ada guru saja ataupun guru guna bersama, murid lah. Okey, lebih kepada, murid. Bagaimanapun bila kita guna AI dalam bilik darjah ni sebolehnya lah cikgu. Saya nasihatkan seboleh-bolehnya, cikgu buatlah garis panduan, okey. Garis jangan macam terus minta pelajar guna dan sebagainya. Sebabnya kalau boleh, sebelum kita, orang kata perkenalkan aplikasi dalam bilik darjah, terutama sekali aplikasi AI yang tengah in macam-macam sekarang ni, kita buatlah garis panduan kan supaya, orang kata pelajar tu dia, okey, tahu etika, menggunakan AI dengan, betul. Mungkin, soalan-soalan yang terpapar di skrin cikgu sekarang ni boleh membantu cikgu untuk membina, garis panduan AI di dalam bilik darjah. Misalnya, yang pertama, apakah tahap grade dan mata pelajaran yang, cikgu ajar? Contohnya cikgu rasa macam, nak guna AI ni untuk, budak darjah 5, untuk subjek Bahasa Melayu. Okey, cikgu dah decide kan. Okey. Lepas tu, apakah alatan AI khusus yang akan, cikgu gunakan dalam bilik darjah jika cikgu tahu? Maksudnya macam cikgu dah decide tadi untuk subjek Bahasa Melayu, darjah 5. Lepas tu cikgu mungkin sebelum ni cikgu dah explore beberapa aplikasi AI. Jadi cikgu mungkin decide, okey, saya nak guna, Copilot Microsoft Bing, ataupun saya mungkin nak guna pixel.com, untuk buat infografik. Kan sebab, contohnya aplikasi Pixel pun ada AI image generator, mungkin cikgu nak buat aktiviti, bina gambar berdasarkan perkataan. Okey, sebab tu saya rasa cikgu yang lebih tahu kan. Okey, apakah matlamat, cikgu untuk guna AI dalam bilik darjah? Kenapa cikgu nak guna AI dalam bilik darjah? Cikgu nak, matlamat saya, mungkin cikgu rasa dengan guna AI tu pelajar akan lebih memahami tentang subtopik tersebut ataupun nak meningkatkan kerjasama kumpulan dan sebagainya. Okey, bagaimana, cikgu lihat peranan AI dalam pendidikan ni? Dia membantu murid untuk lebih berfikir secara kreatif dan kreatif ataupun tidak? Itu saya kata. Sebabnya bila kita guna AI ni, kita akan tengok, subjek, kita akan tengok, tahap grade dia. Itu pun dalam subjek pun kita tengok pula subtopik dan sebagainya kan. Jadi, soalan seterusnya, patutkah AI ni menambah pengajaran, memberikan pengalaman baru ataupun membantu dalam penggradean? Maksudnya AI ni adakah, kalau macam cikgu fokus pada murid, adakah AI ni akan bantu contohnya meningkatkan, TP dia ke? Kan membantu dia untuk, orang kata, pengalaman dalam, mencari maklumat ke, bilik darjah dan sebagainya, cikgu yang lebih tahu, okey. Dan yang nombor 6 tu penting, apakah kebimbangan cikgu tentang penggunaan AI dalam bilik darjah? Maksudnya bila cikgu dah ready nak buat AI dalam bilik darjah ni, sepatutnya cikgu dah kena concern. Okey, kalau contoh macam, kalau cikgu rasa macam okey, cikgu nak gunakan, ChatGPT dalam orang kata cari isi-isi penting untuk buat karangan. Apa yang cikgu concern? Adakah cikgu concern macam, pelajar ni dia akan, copy sebiji-sebiji ke? Ataupun saya mesti buat syarat, AI, nak guna ChatGPT untuk cari isi karangan? Boleh, tapi tidak boleh copy. Maksudnya pelajar, cari dan baca dan perlu buat sendiri ayat. Tu saya kata cikgu sendiri yang kena buat garis panduan yang sesuai, sebab cikgu lebih kenal, murid-murid, cikgu. Okey, yang ini dia menjawab jugalah bagaimana anda akan memantau penggunaan AI oleh pelajar dalam bilik darjah untuk memastikan pelajar menggunakan alatan AI secara beretika dan bertanggungjawab. Mungkin cikgu boleh buat, syarat, okey, kena login guna akaun MMI wajib. Mungkin cikgu bawa dia masuk makmal ataupun dalam
bilik darjah cikgu mungkinlah kan, sebab setiap sekolah sultan tidak sama. Mungkin ada sekolah yang boleh ada tablet dalam bilik darjah, tak perlu pergi kat makmal, mungkin kena buat syarat, pelajar boleh akses, pastikan tunjuk dulu dekat cikgu ataupun, gunakan akaun MOE. Okey, pastikan semua orang layar yang sama. Siapa yang langgar, peraturan ni, cikgu akan, tarik balik, kemudahan. Cikgu yang kena, tentukan apa ni, peraturan-peraturan tersebutlah. Okey. Soalan seterusnya, adakah anda mempunyai sebarang dasar sedia ada tentang penggunaan teknologi dalam bilik darjah yang perlu diambil kira? Okey, dasar sedia ada ni maksud saya, mungkin cikgu boleh baca dulu, etika-etika AI secara umum yang mungkin disediakan oleh macam tadi kan saya tunjuk contoh yang disediakan oleh UPM, lepas tu mungkin contoh yang mungkin ada dalam portal, government tadi ataupun cikgu ada baca-baca artikel dekat, orang kata sumber bacaan yang lain, cikgu boleh ambil mana yang sesuai, dan cikgu tambah baik, untuk cikgu punya garis panduan AI dalam, bilik darjah. Okey. Soalan seterusnya, 3 yang terakhir. Bagaimanakah anda akan menangani sebarang masalah yang mungkin timbul daripada penggunaan AI di dalam bilik darjah? Yang ni cikgu kena, maksudnya cikgu kena ready sebab cikgu dah nak bawa, penggunaan AI dalam bilik darjah bersama murid. Jadi, lepas cikgu buat garis panduan, ajar murid macam mana nak guna sebagainya, cikgu, kena ready kalau ada sebarang masalah yang timbul. Kan mungkin cikgu boleh buat backup, contoh masalah timbul tu tak semestinya masalah yang orang kata daripada murid dan sebagainya, dia ada pelbagai. Contoh masalah yang timbul mungkin masalah yang pertama, pelajar mungkin, kemahiran dia kurang. So cikgu ada satu, orang kata tugas lain iaitu cikgu kena, tingkatkan kemahiran, pelajar untuk gunakan, gadget tersebut contohlah. Ataupun email dia mungkin bermasalah bila nak login, ataupun, tab dia problem, okey. Ataupun pelajar mungkin, tak nak ikut garis panduan. So benda-benda ni cikgu kena, orang kata, fikir daripada awal, kena ready. Jadi sekiranya terjadi masalah, penggunaan AI dalam belajar, cikgu lebih, bersedia. Okey. Dan, seterusnya, bagaimanakah anda mahu mendekati kebolehan dan keterangkuman apabila melibatkan AI? Jadi, bila, cikgu gunakan AI dalam bilik darjah, contoh, yang saya cakap tadi bahasa Melayu, darjah 5 kan. Dia macam mana cikgu nak, orang kata, pastikan bila cikgu dah pilih satu aplikasi tu, okey, macam mana cikgu nak pilih macam, dia sesuai tak dengan tak sesuai, dan adakah pelajar tu orang kata, boleh akses maklumat tu, secara orang kata macam mana, secara keseluruhan ke, sebahagian saja ke. Dan sebab kadang-kadang kita mungkin rasa, "Alah guna prompt je." Okey, sedangkan ada setengah pelajar nak guna prompt tu, nak type apa pun, perkataan pertama pun mungkin dia tak biasa lagi. Sebab dia mungkin tak nampak gambaran. Macam contohlah, macam kita nak cari, okey, cari isi penting berkaitan, tenaga kinetik, kan. Kita cakap cari isi penting, tapi pelajar mungkin dia akan tulis, tenaga kinetik. Maksudnya dia punya akses untuk dia punya, kemahiran mencari maklumat tu mungkin belum belum orang kata belum strong lagi. Jadi cikgu akan bantu dia lah, untuk dia orang kata akses dia lebih menyuruh dan sebagainya lah. Okey. Dan yang terakhir sekali, bagaimana anda merancang untuk menangani isu dan kebimbangan privasi data dengan pelajar anda? Yang last ni paling paling penting, cikgu kena selalu ingatkan, okey, bila mana, AI ni berkembang, teknologi berkembang, sebenarnya bahaya pun, berkembang jugalah. Contohnya macam, saya bagi contoh yang mudahlah untuk cikgu faham. Contoh macam scammer, okey. Macam scammer sekarang dia tak perlu call dah, dia buat macam satu portal yang mungkin pelajar ingat tu portal ni ataupun aplikasi yang membantu, tapi dia tak sengaja dia termasukkan IC ke kan, nombor telefon dan sebagainya. Jadi mungkin cikgu perlu, orang kata sentiasa, ingat, amalkan kepada pelajar-pelajar cikgu, jangan sesekali, share, nombor IC ke ataupun maklumat peribadi kepada sebarang, aplikasi ke, portal dan sebagainya. Sebab tu orang kata privacy ni sangat-sangat, penting, dan, pelajar-pelajar cikgu kena tahu kan. Sebab bila orang kata teknologi berkembang ni, bahaya yang datang dengan teknologi tu pun, orang kata sama juga berkembang. Maksudnya pun diorang pun berevolusi. Jadi kita pun kena berevolusi cara kita, mengajar dan beri kesedaran kepada pelajar dalam bilik darjah. Okey,
macam saya cakap tadi, kerajaan pun dah orang kata apa, support, termasuk juga Kementerian Pendidikan, okey, di mana, mungkin ada cikgu-cikgu yang dah tahu dan mungkin ada cikgu yang, mungkin dah lamalah, saya tak katalah tak buka Delima, mungkin tak sempat nak buka, lepas ni boleh buka Portal Delima, okey, Portal 5, ini untuk guru-guru yang, kata di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia lah, okey. Di mana dekat Portal Delima tu dah ada satu, orang kata, ruangan, berkaitan dengan AI, okey. Jadi saya mungkin boleh tunjuk contohlah. Okey, ini Portal Delima, okey. Yang ni untuk, yang ada email yang diberi oleh KPM sajalah, okey. So, bila cikgu masuk, okey, saya masuk. Okey, bila masuk, okey, ni lebih kurang paparan dah bila kita dah login. Okey, dekat, ruang pengajaran saya ni, okey, bila cikgu masuk je, first sekali memang cikgu dah nampak dah AI ni. Okey, bila cikgu hala mouse ni, dia akan cakap AI tools. Dan bila cikgu klik, akan keluarlah. Dan mungkin, AI tu ni akan orang kata berkembang daripada masa ke masa sebab macam hari tu pun asalnya ada dalam 3, 4, 5, lepas tu sekarang ni pun dah makin berkembang. Yang ni antara, orang kata aplikasi-aplikasi AI yang cikgu boleh guna, melalui Portal Delima. Okey, yang dekat bahagian atas ni, okey, dekat bahagian atas ni kecuali yang BAT ni lah, okey, yang satu yang ISTE satu, yang kedua KAN, yang ketiga AI 104 Teacher, yang keempat Max Learn dan juga yang kelima ni Intro to Generative AI ni, yang kelima ni adalah, 1, 2, 3, 4, 5 ni adalah pembelajaran kendiri secara, pembelajaran secara kendirilah kalau cikgu nak belajar lebih lanjut tentang AI, nak tahu orang kata dia punya prinsip falsafah dia punya teori dan sebagainya, mungkin cikgu boleh explore lah orang kata, 5 ni, 5 yang teratas ni. Yang lain ni semua adalah aplikasi. Yang atas ni lebih kepada macam portal pelajaran kendiri lah. Contoh kalau saya klik satu ni, STE ni, okey, dia akan keluarlah, video, nota dan sebagainya kan untuk, orang kata untuk pendidik tahu lebih lanjut. Okey. Jadi sebenarnya, cikgu-cikgu yang untuk, di bawah KPM saja boleh explore lah Border Delima ni. Okey, macam saya cakap tadi di muka depan tadi, dan bila klik AI tu akan keluar ke paparan yang ini. Okey, itu kalau dekat Portal Delima lah. Okey. Jadi, saya bukan nak, orang kata explore satu-satu yang dekat Portal Delima ni, saya akan share lah beberapa aplikasi yang saya rasa sesuai lah untuk, cikgu-cikgu guru, para pendidik di luar sana untuk guna, untuk buat aktiviti ataupun bantu cikgu dalam, bilik darjah. Okey, saya pergi yang paling mudah, saya rasa sebab yang ni saya rasa, semua orang biasa dengar kan Google, okey, Google Image, Google, Lens dan sebagainya. Jadi, kita tengok macam mana, okey, nampak macam simple tapi sebenarnya dia boleh, orang kata bantu kita buat pelbagai aktiviti dalam bilik darjah. So, saya akan, tunjuk secara hands on macam mana kita nak guna, Google Lens, dalam Google Image. Kan dekat dalam Google Lens ni ada image sources, ada search, text dan translate, di mana semua ni cikgu boleh jadikan dia orang kata aktiviti bersama, pelajar-pelajar dalam bilik darjah. Tak kisahlah untuk subjek apa, bahasa Melayu, BI, sejarah dan sebagainya. Semuanya bergantung kepada kreativiti cikgu. Okey, saya buka, skrin. Okey, contohlah kan, biasalah cikgu-cikgu mestilah biasa dengan, google.com kan. Okey, google.com biasa kita type maklumat dan sebagainya kan dekat sini kan, okey. Tapi kali ni, saya nak tunjuk kat cikgu yang dekat belah kanan sekali ada macam, gambar mikrofon, logo ikon mikrofon tu. Lepas tu sebelah dia ada search by image ataupun kita panggil dia Google Lens kan. So bila cikgu klik, okey, dia akan keluar macam ni. Okey. Contohlah saya ada, bahan okey, saya upload lah bahan. Okey, nak buat aktiviti kejap saya cari kat desktop. Um, okey. Contohlah mungkin cikgu ada gambar yang cikgu, apa, screenshot daripada buku teks ke ataupun cikgu ada bina bahan sendiri terpulang, kan cikgu ada, dapat bahan tu, gambar-gambar tu daripada mana. Okey, maksud saya kat sini adalah nak buat aktiviti,
dengan menggunakan gambar, okey, dengan orang kata kecanggihan AI yang sekarang, okey. Saya masukkan gambar, okey, dia terus jadi macam ni, okey. Yang ni, topik, bentuk-bentuk tenagalah, okey, bentuk-bentuk tenaga, okey. Bila cikgu dah masukkan gambar secara automatik, belah kanan tu dia akan suggest-kanlah, orang kata gambar-gambar yang mungkin ada kaitan ataupun orang kata lebih kurang dan sebagainya. Okey, yang tu yang belah kanan, okey. Tapi bila cikgu tekan dekat atas ni find image sources ni, okey, dia akan tunjuklah, orang kata sumber-sumber yang mungkin gambar ni datang. Maksudnya mungkin di sumber-sumber, daripada mana saya ambil gambar ni ataupun dekat mana kita boleh jumpa gambar-gambar ni. Kan. Dia mungkin kalau macam contoh subjek, sejarah kan, subjek, bahasa Melayu kan mungkin cikgu nak orang kata nak pelajar, okey sebab tadi saya awal-awal saya bagi contoh bahasa Melayu kan. Okey contohnya, cikgu nak pelajar buat karangan, kan. Tapi cikgu nak bagi orang kata pencetus idea adalah dengan menggunakan gambar ni tadi. Kan. Mungkin cikgu nak buat karangan bentuk-bentuk tenaga. Oh ni sebenarnya subjek sains kan cikgu kan. Tapi tak kisahlah. So sebab tu saya kata apa-apa subjek pun, boleh. Jadi mungkin cikgu nak minta diorang carikan sumber ataupun cikgu nak minta diorang, carikan maklumat lebih lanjut kan daripada tarik biasa macam macam dekat Google tadi cikgu boleh guna Google Lens dalam Google Image ni. Okey, tadi find image sources, lepas tu, sumber, kita nampak daripada mana gambar ni boleh ada ataupun dekat mana. Dan belah kanan tu mungkin maklumat-maklumat yang lebih kurang ataupun berkaitan. Okey. Selain pada tu, kalau cikgu tekan search, search tadi yang ni lah, okey minta maaf. Okey, kalau cikgu tekan text, okey text ni, dia akan keluar dekat belah kanan tu sama ada nak select all text ataupun teks tertentu je. Contohlah saya pilih teks yang tertentu saja. Contoh tenaga haba. Okey, bila saya klik tenaga haba, belah kanan ni tu keluar tenaga haba adalah tenaga yang tersimpan, kan dekat mana sumber boleh ambil, lepas tu dia ada nyatakan sumber lain. Nanti bolehlah klik macam apa, contohnya klik ni untuk maklumat lebih lanjut dan sebagainya kan. Orang kata, untuk cari, lebih banyak, informasi dan maklumat, tu mungkin kita boleh gunakan aktiviti macam ni. Okey, nampak simple tapi, pelajar boleh, explore. Ataupun mungkin cikgu nak melibatkan audio kan, contoh ni saya, boldkan tenaga haba ni, saya highlightkan tenaga haba ni. Bila cikgu tekan listen, saya tak pasti, para penonton dengar ke tak, tapi sebenarnya bila saya tekan listen, akan keluar audio tenaga haba dalam slang dia lah, slang Google kan. Okey, itu dari segi audio. Okey, dari segi translate. Okey, bila saya tekan translate, tenaga haba ni, okey, terus dia translate. Mungkin pelajar nak, translate dalam Spanish ke, mungkin cikgu nak buat aktiviti menggunakan bahasa ke sebab dekat dalam dunia kan ada banyak-banyak bahasa, pun tak ada masalah. Maksudnya cikgu boleh, tekan juga, translate ni. Okey, dan yang terakhir adalah, tekan search ni lah, search di mana, macam tadilah maklumat yang ni cuma dia terus pergi dekat paparan Google macam ni lah, tak adalah, sebelah gambar macam ni. Macam saya prefer yang, gambar sebelah, lepas tu maklumat sebelah sini. Jadi orang kata bolehlah buat aktiviti dengan pelajar tu kan dalam bilik, darjah. Sama sama juga kalau cikgu tekan perkataan lain pun, contoh tenaga kinetik ni, okey, dia akan keluar tentang perkataan kinetik dan sebagainya. Cikgu boleh buat aktiviti translate, listen ataupun pencari maklumat dengan lebih, lanjut, okey. Dan sebenarnya, translate ni kalau kita tekan yang translate yang bukan yang tadi bila saya select tadi, okey kat sini kan ada translate tapi dekat bawah sini pun ada cikgu Okey, translate yang bawah sini, contoh dia auto dictate kan. Okey, lepas tu saya nak tukarkan dia kepada, Japanese. Terus keluar. Kadang-kadang kan pelajar ni kadang dia kita nak bagi dia happy, kan macam nak orang kata nak aktiviti yang menyeronokkan dalam kelas, mungkin pelajar cikgu suka belajar bahasa Jepun, gambar-gambar ni pun automatik, perkataan-perkataan yang dipilih tadi semua bertukar kepada, tulisan Jepun kan. So boleh jadi aktiviti discussion dan sebagainya. Ni paling simple cikgu, hanya guna Google, Lens dalam Google Image. Okey, so bila saya, tekan balik Google ni macam saya cakap tadi, ni yang ada simbol, icon by, image ni.
search by image ni, yang ni. Baru satu cikgu, okey. Yang ni lagi senang, maksudnya orang kata basic lah, okey, kita pun tahu, pelajar pun tahu Google, cikgu pun tahu Google, memang boleh akses dekat phone, boleh akses dekat, komputer dan sebagainya. Okey. Okey, yang kedua adalah tentang, aplikasi yang mungkin berkaitan dengan chatbot lah. Okey, chatbot tu yang orang kata kita kan selalu type untuk dapatkan maklumat dan sebagainya. Okey, saya akan bagi, 2 contoh lah. Satu contoh macam mana guru mungkin sesuai untuk guru, yang kedua contoh untuk, aktiviti bersama murid, kan. So chatbot ni banyaklah macam saya cakap tadi ada ChatGPT, ada Bard, okey, ada Google Bard, ada Microsoft Bing, ada Pexperlity dan sebagainya yang cikgu tengok dekat Delima tadi, awal-awal tadi. Ada pelbagai tapi, saya tak adalah nak buka semua, saya akan buka 2 saja, iaitu, Bing dan juga, GPT. Okey, saya copy siap-siap lah. Okey, saya copy. Okey. So, saya tutup yang tadi, function tadi. Okey, contohlah saya buka ChatGPT. Okey, ChatGPT ni saya dah login dah cikgu. Okey, kalau ChatGPT sekarang ni, kalau untuk yang percuma 3.5 lah, okey. Kalau yang berbayar baru, GPT-4, tapi 3.5 pun dah okey cikgu. Okey, dah banyak membantulah. Kalau cikgu tengok yang belah kiri ni adalah orang kata sejarah, penggunaan ChatGPT lah. Maksudnya apa yang saya cari maklumat dekat ChatGPT ni. Yang bagusnya bila ada sejarah ni, bila saya rasa macam nak dapatkan balik maklumat, okey, contoh saya klik yang ini, dia akan, keluarkan baliklah, maklumat-maklumat yang saya pernah cari sebelum ni. Kalau nak yang baru just tekan je new chat dekat atas tu. Okey. Sebelum tu, saya nak bagi tahulah mungkin ada setengah orang, dia tak kisah, ada setengah orang kalau boleh dia nak setting. Maksud saya setting tu adalah dekat ChatGPT tu dekat bawah sekali, dekat bawah belah kiri, bila cikgu klik, gambar cikgu, nanti bila cikgu dah login memang akan ada gambar dan nama cikgu lah. Okey, cikgu pergi dekat custom instruction, okey. Okey, custom dekat instruction ni cikgu boleh orang kata masukkan saja apa-apa instruction yang cikgu nak ChatGPT ikutlah. Macam saya kat sini, saya tulis I speak in Bahasa Malaysia, so please make sure all response you give will be in Bahasa Malaysia. Saya pun salah eja lah cikgu. Okay, not even Indonesia. Dengan harapan lah, walaupun tak 100% tapi dia, at least dia banyak membantulah. Dan mungkin cikgu ada kriteria-kriteria lain yang cikgu nak masukkan lah. Contoh kalau orang yang biasa nak cari research, mungkin dia kata okay, dia minta ChatGPT ni fokus kepada bidang-bidang tertentu dan sebagainya. Cikgu boleh typekan dekat instruction ni. Lepas tu cikgu save saja. Okay. Jadi at least dia membantu ChatGPT tu untuk bagi maklumat yang mungkin sesuai dengan cikgu. Okey. Macam tadi, okey saya dah copy tadi. So saya paste. Ah Mungkin nanti bila nak buat cikgu boleh type kan. Macam saya dah memang prepare siap-siap lah untuk banking ni. Okey, lepas saya type, okey saya pun send lah ataupun cikgu tekan enter. Okey, di mana yang ni saya nak tunjukkan contoh macam mana chatbot ni macam ChatGPT ni membantu guru contohnya untuk bina lesson plan. Okey, bina lesson plan. Yelah kita nak mengajar kadang kita macam tak ada idea dan sebagainya. Kita boleh minta tolong kata macam ChatGPT ni sebagai kita punya assistant ataupun co-pilot. Okey, kalau tengok dekat sini saya minta ChatGPT ni bina RPH untuk mengajar tentang sumber tenaga kinetik kepada murid tingkatan 1. Okey, rancangan pengajian tersebut perlu ada objektif, aktiviti kolaboratif, eksperimen dan visual agar murid lebih jelas dan faham berkaitan sumber tenaga kinetik. Okey, so ChatGPT cuba bagi jawapan. Okey, dia bagi yang mana sesuai. Okey, yang dan cikgu kena check lah, kena semak. Okey. Bukan maksudnya cikgu ambil sebiji-sebiji kan, cikgu tengok, sesuai tak? Okey, tengok, ChatGPT bagi idea objektif, memahami konsep sumber tenaga kinetik, mengenal pasti dan sebagainya. Okey, dari segi aktiviti, dia bagi tahu okey untuk konsep 30 minit. Tapi cikgu tak semestinya kena ikut kan. Mungkin bagi cikgu 15 minit pun dah sesuai sebab at least cikgu dapat idea. Oh, okey mulakan dengan konsep. Oh, cerita secara ringkas. Okey, ni ceramah mungkin cikgu nak buat idea lain, nak buat orang kata tayangan video ke apa. Tapi at least cikgu boleh nampak idea tu lah. Kan. Lepas tu eksperimen 45 minit. Aktiviti kolaboratif 30 minit.
visual 40 minit, penilaian 15 minit. Lepas tu ada maklum catatan penting dan sebagainya lah. So tu pula pada cikgu, nak guna ataupun tidak, dan sekiranya cikgu rasa macam nak ubah, bila cikgu hala mouse dekat, ChatGPT ni, ada tanda pensil, cikgu klik, dan cikgu boleh edit lah. Contohnya, saya teringat tadi saya bolkan tenaga haba kan. Okey, agar murid saya tak nak tenaga kreatif lah, saya nak buat tenaga haba. Contohlah kan. Okey, saya ubah situ, saya tekan save, submit, okey, dia akan regenerate balik. Okey, dia regenerate balik. Okey. Kalau kita tengok untuk tenaga haba ni, dia, pengenalan, pembukaan dia estimate 10 minit. Tenaga kinetik tadi dia estimate 30 minit. Tak sama. Kan sebab bila cikgu, ubah, dia pun akan berubah jugalah dia punya dapatan. Dan kalau kita tengok dia dapat ni, dia ada dua dua, kalau cikgu klik satu, maksudnya walaupun cikgu ubah, yang lama tadi tetap ada. Jadi cikgu tak perlu risaulah macam nak kena patah balik ke, nak tarik balik ke, tak payah. Cikgu macam, oh rasa macam, tenaga apa? Macam nak tenaga kinetik balik lah. So cikgu patah balik ke sini. So tak ada masalah. Ini kalau kita guna ChatGPT lah untuk bina lesson plan, untuk bagi idea kepada cikgu. Kalau kita guna Microsoft Bing, macam saya cakap tadi, saya nak tunjuk cikgu dua lah. Okay. Microsoft Bing ni boleh cikgu type bing.com, cikgu pergi dekat chat. Okay. Okay, dia paparan dia macam ni lah untuk Microsoft Bing. Mungkin ada yang dah biasa guna, kita orang kata ulang kaji, yang belum pernah mungkin lepas ni boleh try. Okay, saya buat soalan yang sama. Maksudnya saya pastekan soalan yang sama, saya tak ubah apa pun. Okay, dan saya enter. Okay, kalau kita tengok, okay, dia tengah pamerkan dapatan lah. Okay. Kalau kita tengok, saya awal-awal saya dah boleh nampak dah perbezaan dia. Okay. Di mana kalau dengan Microsoft Bing ni, dia tak ada estimate masa. Okay. Tapi dia ada bagi idea lah objektif. Macam tadi 3 objektif, yang ni 1 objektif. Lepas tu dia terus mention aktiviti kolaboratif tu nak buat macam mana, eksperimen macam mana, visual macam mana. Kan. Cuma yang saya nampak ada yang tambahan dekat sini adalah mungkin orang kata apa, yang tak detail lagi, sebenarnya untuk Bing ni dia akan bagi sumber macam dekat bawah ni kan. Dan kalau ikutkan, dekat tepi-tepi ni, kalau jap saya cuba tengok yang lama lah, sebabnya yang ni mungkin tak nampak sangat. Kejap okey, ni saya ambil yang saya pernah guna. Okey. Contoh kalau dekat setengah ayat tu dia akan ada macam ni, nombor satu. Satu ini adalah sumber. Ni sebab tu orang kata cikgu pun boleh buat aktiviti dengan pelajar juga daripada untuk diri cikgu kan. Macam dia terus bagi tahu sumber tu daripada mana macam tu. Kalau download dia akan jadi download lah. Kalau macam website dia akan pergi kepada website tersebut. Okey. Saya patah balik kepada RPH ni. Okey. Ah jadi bila cikgu tengok perbezaan ni, okey kita tengok sebab kita nak bina RPH, okey. Yang ini dia lebih dalam bentuk point, dan cikgu mungkin lagi senang nampak isi dia. Yang ni mungkin ada setengah cikgu lebih suka type yang macam ni, yang Microsoft Bing ni, lebih maksudnya secara umum, paragraf dan sebagainya. Sebab tu saya kata semua kita ni sebagai pendidik tak sama, kita cita rasa kita tak sama, cara kita nak akses pun tak sama dan sebagainya. Kita sendiri yang tahu mana yang sesuai untuk kita. Ni contohlah cikgu Okey. Okey, itu untuk gurulah saya bagi contoh. Sebenarnya banyak lagi sebenarnya lesson plan, cikgu boleh buat rubrik, cikgu boleh orang kata bina soalan dan sebagainya lah. Cuma saya bagi contoh adalah berkaitan dengan macam mana nak bina lesson plan. Okey, contoh untuk pelajar pula. Okey, contoh untuk pelajar saya copy juga. Okey, untuk pelajar saya pergi dekat Bing. Okey, dekat Bing ni. Okey, saya buat new topik lah. Okey, contohlah cikgu nak buat aktiviti ambil belajar, cikgu nak minta pelajar buat orang kata pembentangan kan. Tapi kena cari maklumat dululah sebelum buat pembentangan. Jadi mungkin pelajar akan type huraikan berserta contoh berkaitan sumber tenaga kinetik yang ada di Malaysia. Okey, enter.
Okey. So, mungkin cikgu, galakkan pelajar untuk cari maklumat menggunakan Bing, tapi kena nyatakan sumberlah. Okey, jadi macam Bing ni, dia ada orang kata link kan dengan, sumber. Okey. Macam ni kan, dia dah beritahu dah contoh-contohlah. Okey, dia bagi contoh dan cikgu kena tengok juga, kita boleh bincang dengan pelajar, "Betul tak jawapan ni?" Mungkin tak betul. "Kenapa tak betul?" Kan, sepatutnya jawapan dia macam mana dan sebagainya. Sebab tu saya kata, banyak benda yang kita boleh buat dalam, bilik darjah. Okey, macam ni, dia bagi contoh, okey saya rasa dah habis, okey. Bila saya pergi ke poin yang pertama, okey, dia nyatakan sumber sebab tu ada nombor ni. Okey, so nyatakan sumber, bila buka sumber, okey, dia akan nyatakan daripada mana dia ambil. So tengok sesuai ke tak. So boleh boleh banyak aktiviti yang kita boleh buat dengan pelajar kan. Cari maklumat, nyatakan sumber, bentang, bagi contoh dan sebagainya. Jadi tapi pelajar buat semua tu, dia gunakan AI ni dalam bilik darjah. Tapi cikgu jangan lupalah macam saya cakap tadi, kena pastikan pelajar tahu etika dan garis panduan cikgu kena buat. Apa yang boleh dan tak boleh apabila gunakan AI dalam, bilik darjah ni. Okey. Soalan yang sama juga saya buat dekat, ChatGPT. Okey. Mungkin, cikgu boleh perkenalkan bukan 2 lah, mungkin cikgu boleh perkenalkan 3 ke ataupun 4 ke, aplikasi yang sesuai dan minta pelajar buat perbandingan. Kan contohnya kalau guna ChatGPT, okey jawapan dia macam ni, betul ke tak betul? Kalau guna Bing, jawapan dia macam ni, betul ke tak betul? Daripada mana sumber tersebut kan? Ataupun cikgu boleh buat apa maklumat yang sama, boleh combine dan sebagainya. Banyak sangat idea yang sebenarnya cikgu boleh buat apabila gunakan AI dalam, bilik darjah. Okey macam ni, macam saya cakap ya, ChatGPT dia memang tak dinyatakan sumber, tapi dia ayat dia dalam bentuk poin dan sebagainya lah. So cikgu boleh, kalau cikgu boleh buat perbandingan, pelajar pun lagilah boleh dan sebagainya. Boleh buat macam-macam lagi. Okey, sebenarnya boleh buat dalam bentuk table sebenarnya, okey. Daripada ayat macam ni, okey, contohlah saya cuba sebab takut prompt saya petang ni tak sesuai sebab dia kadang-kadang jadi, kadang-kadang tak jadi, benda tu adalah normal lah, okey. Mmm, berdasarkan jawapan yang diberi. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi, untuk kali ni so dia bina jadual, kan. Jadi, terpulanglah, macam mana cikgu nak buat aktiviti dengan, pelajar. Okey, kalau yang ini saya tengok jadi tak. Okey, kalau kita tengok, saya tengok sumber tenaga kinetik air terjun. Kat sini tenaga angin, memang berbeza. Sebab tu mana yang betul, mana yang salah, benda tu kita boleh bincang dengan pelajar. Okey, yang ni air terjun angin sinar matahari, yang ni tenaga angin, tenaga laut semua, yang ni cikgu yang kena discuss mana yang sesuai dan, orang kata betul lah, untuk, pelajar faham kan. Sebab tu saya kata ChatGPT ni kalau kita, gunakan dengan betul dan sebagainya, dia sesuai digunakan dalam bilik darjah. Okey, saya rasa untuk chatbot, selesai. Kan saya dah dapat bagi gambaran lah kepada, cikgu. Okey, seterusnya, um, kita tengok, keywords lah. Okey, keyword ni maksud saya, orang kata keyword-keyword yang penting lah bila kita nak buat prompt. Okey, ni antara keyword-keyword yang mungkin, cikgu-cikgu, para pendidik boleh gunalah. Contohnya topik, cadangkan, grade level, objektif pembelajaran, delay work, kembangkan. Okey, aktiviti yang orang kata kolaboratif ke, engaging activity dan sebagainya, kaedah penilaian, terpulang pada cikgu. Tapi keyword-keyword ni penting supaya, jawapan yang keluar tu sesuai dengan apa yang, cikgu nak. Okey. Okey, yang ni contoh-contoh prompt lah yang mungkin boleh bukan setakat dengan ChatGPT je sebenarnya, boleh macam saya cakap tadi kan, saya bagi kat cikgu contoh yang sama kan, antara Bing dengan ChatGPT kan sebenarnya boleh guna untuk mana-mana aplikasi, yang sesuai lah dengan, cikgu. Contohnya edit this paragraph from grammar, summarize the topik dan sebagainya. Ni contoh-contoh prompt lah cikgu ya. Okey, seterusnya pembinaan soalan dengan menggunakan AI ataupun orang kata bahan lah, okey.
saya bagi, yang ringan dulu. Contoh macam Oh My Dogs ni, okey. So, saya klik Oh My Dogs ni, okey. Oh My Dog ni, tengok kan. Okey, dekat sini, ada satu butang ni dia kata create a game. Okey. Kat sini cikgu boleh buatlah. Mungkin cikgu nak buat, apa, sambung titik-titik ni mungkin lebih sesuai kepada sekolah rendah lah. Quiz dot to dot, picture maze dan AI crossword. Contoh macam picture maze ni cikgu kan. Okey. Cikgu boleh, orang kata upload, okey, upload gambar yang mungkin ada bentuk dan miss tu dia akan ikut bentuk ataupun cikgu, ambil daripada bentuk yang dia bagi ni. Okey, kalau saya browse saya tengok ada ke bentuk contohnya, uh, contohlah perkataan tahniah ni saya cuba cikgu nampak dia bentuk macam ni kan? Okey, dan cikgu boleh adjust lah sebenarnya. Okey, adjust, okey nak buat macam ni, okey. Dan mungkin nak, berapa poin, contohlah saya nak dalam cukuplah 20, okey. Okey, dah rasa puas hati, cikgu tekan next. So dia punya maths ni akan ikut bentuk yang dimaksudkan, tapi bentuk saya kan macam mendatar. Kalau cikgu ada bentuk bujur ke sebagainya, cikgu boleh, ni, okey. Dan, cikgu boleh namakanlah, contohnya maths, mungkin cikgu nak buat ni untuk bahan BBM cikgu ke dan sebagainya kan, okey. Maths, tenaga contohlah, buat tadi tenaga kan. Okey, lepas tu, cikgu boleh, create atau cikgu tekan print mana-mana sesuailah mana yang cikgu nak, okey. Dan dia akan, generate. Okey. Dan sebenarnya, bila kita dah bina kan cikgu kan, sebenarnya dia kita selain pada, secara online, okey, yang bestnya, cikgu boleh juga, orang kata tekan print, okey, dan dia akan download. Maksudnya tak ada isu lah sama ada offline ataupun online, cikgu boleh guna mana-mana. Itu contohlah cikgu kan. Okey, saya patah balik. Okey. Ah, okey. Kejap cikgu. Okey, saya pergi balik ni. Okey. Yang kedua mungkin saya boleh tunjuk, sekarang ni cikgu tengok dia dah ada AI crossword dan juga AI word search. Sebelum ni cikgu sebenarnya AI crossword je, tapi bulan ni tengok dia dah ada AI word search. Macam saya cakap, teknologi, especially AI ni dia akan sentiasa berkembang, berkembang, berkembang. Jadi, tak salah kalau cikgu sentiasa explore lah, okey, dan kita akan tambah baiklah daripada masa ke semasa. Contohlah saya ambil AI word search ni. Okey, saya tekan generate via AI. Okey, contohlah saya type, saya tak pasti sekarang ni dia dah boleh adapt tak dengan bahasa Melayu, tapi tak apa, saya cuba type contohnya, um, hari ni pasal tenaga je cikgu tenaga kinetik contohlah, okey. Saya mungkin nak 6 je lah kot, okey. Saya tekan okey. Dia terus, dia okey, maksudnya dia belum lagi bahasa Malaysia tapi dia faham apa yang kita nak, okey, dan dia terus, bagi perkataan dan dia terus, generate-kan, word search ni. Okey, siap dengan jawapan lagi. Okey, jadi bila dah generate ni, so cikgu bolehlah guna bersama dengan, pelajar lah, untuk, orang kata aktiviti dalam bilik darjah dan sebagainya. Okey, ni contohlah cikgu macam saya cakap tadi, cikgu boleh, print, cikgu boleh, gunakan juga secara online, okey, terpulang. Okey. Tapilah bila ni percuma cikgu tapi bila percuma adalah sikit-sikit iklan tu tak apalah cikgu just, pangkal-pangkal lah. Okey. Ni offmydots.com, ada picture mail, word search, crossword, dot to dot dan juga connect the dot. Cikgu boleh pilih mana-mana yang mungkin sesuai, untuk cikgu guna dalam belajar ataupun cikgu, perkenalkan pelajar dengan aplikasi ni dan cikgu mintalah mungkin dalam dalam bilik darjah tu cikgu buatlah 5 kumpulan. Sebab ada 5 kan. Okey, ada pelajar dia buat aktiviti contohlah tentang macam saya tadi tenaga kinetik. Okey, ada yang buat tentang, crossword, ada yang buat tentang word search, ada yang buat, picture maze dan sebagainya. Jadi, lepas dia orang dah buat, dia orang dah bina,
Lepas tu, cikgu mungkin boleh buat apa, pusingan untuk pelajar, menjawab ke ataupun buat aktiviti sama ada cikgu lepas pelajar buat tu cikgu nak print ke ataupun cikgu mungkin ada kemudahan, apa, laptop ataupun komputer dalam kelas cikgu, so pelajar boleh buat. Kan jadi pelajar bina dan masa sama pelajar pun, um, jawab. So tu pun salah satu aktiviti yang mungkin cikgu boleh kaitkanlah dengan AI dalam bilik darjah. Okey. Seterusnya yang kedualah untuk, bina soalan ni adalah, mungkin cikgu dah biasa dengar quizzes, okey. Mungkin saya kena lajukan sikit ya kan, takut masa mencemburui, okey. Saya rasa quizzes daripada zaman PKP kita dah biasa dengar, okey. Dan alhamdulillah dia makin lama makin macam-macam lah okey, dia berkembang dan sebagainya. Okey, macam biasa login ke akaun quizzes, okey. Dan bila cikgu nak saya kena login. Okey, saya login dulu cikgu, eh. Okey. So, bila dah login, okey, cikgu tekan create, okey, nampak tak? Quiz, lepas tu ada simbol, AI. So, bila cikgu nak create, okey, yang ni biasalah sebelum ni kita create quiz ni, kita create from scratch cikgu kan. Tapi sekarang bila dah ada AI, generate font text, upload a document, convert URL to quiz. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu soalan tu sama ada kita masukkan prompt text, okey, topik-topik yang sesuai, ataupun mungkin kita ada dokumen sama ada dalam bentuk, PDF ke, doc ke, PPT, kita upload, lepas tu dia terus bina soalan daripada PDF tersebut. Dan ataupun kita, maksud saya convert pula, kita letak link YouTube, dia terus bina soalan. Jadi cikgu boleh pilih antara 3 yang cikgu berkenan ni. Okey, saya ambillah generate font text, okey. Contohlah saya type, tenaga kinetik juga, saya senang mudah kita bagi semua topik samalah hari ni kan. Okey, saya pilihlah contohnya saya ambil grade 9, okey, number mungkin nak 5 je lah, okey. So generate question. So dia akan, generate lah. Dan cikgu boleh edit lepas tu, okey. Kalau macam mungkin bahasa dia lari sikit dan sebagainya, cikgu boleh edit dan cikgu jangan risau. Okey, macam ni bila saya dah sebut tentang kinetik, dia mintalah, topik-topik yang mungkin sesuai, saya buatlah. Contohnya perubahan dalam kinetik, okey, 2 je lah, okey. Lepas tu saya minta dia generate. Walaupun dia kata sesuainya 3 ke 5 kan, saya pilih 2 tadi. Okey, kelajuan internet juga mempengaruhi ya cikgu, jangan lupa tu. Okey. Nampak dia terus buat, soalan apakah yang dimaksudkan dengan tenaga kinetik? Apa yang dimaksud? Okey, kalau cikgu rasa macam nak edit kan, macam, apakah yang dimaksud? Macam tak sedap lah. Okey, apakah yang dimaksud? Cikgu just edit je. Kan? Lepas tu cikgu boleh save. Energi, mungkin energi ni mungkin bahasa Indonesia, mungkin cikgu nak tukar tenaga. Tak ada masalah kan? Okey, lepas tu cikgu save. Okey. Maksudnya walaupun dah, menggunakan AI, cikgu still boleh edit untuk tambah baik. Jadi tadi saya pilih 5 kan, jadi adalah 5 soalan dan cikgu kena baca, macam saya cakap cikgu kena semak. Sebab, AI ni hanya co-pilot. Kita yang tentukan sama ada sesuai atau tak sesuai, betul ataupun tak betul. Jadi cikgu kena semak. Kalau okey, cikgu boleh terus share dengan, pelajar, ataupun buat aktiviti dengan, pelajar. Okey. Saya rasa yang lain tu cikgu boleh explore juga macam saya cakap tadi, tunjuk baliklah. Okey, saya tersalah tekan, minta maaf ya. Okey, quiz. Ni, upload a document dan saya dah pernah cuba tiga-tiga ni cikgu, memang tak ada masalah. Cuma saya tunjuk dekat cikgu satu contoh, tapi dokumen ni pun tak ada masalah, cikgu boleh upload. Okey, kalau macam cikgu guna akaun yang sama, cikgu boleh import daripada Google Drive, akaun yang sama cikgu login Quizizz dengan akaun dekat browser, ni, cikgu boleh import ataupun cikgu boleh upload daripada, device. Okey, contohlah mungkin cikgu nak tengok juga contoh kan, saya upload satu je, yang pendek-pendek lah, okey. Um, saya tak ingat lah pretest aktiviti ni apa, tapi tak apa, saya upload dulu, kita tengok. Okey, kita tengok, soalan dia mungkin 5 je lah, okey.
Okey, cikgu sama ada cikgu nak on tak on, allow student to read this schema, maksudnya, bila cikgu dah upload bahan PDF tu contoh, cikgu nak pelajar jawab sambil baca PDF ni boleh, tidak pun, tak ada masalah. Okey. Okey, lepas tu cikgu boleh pilih, jap, auto dictate lah kot. Cikgu boleh pilih mana satu yang cikgu nak. Okey. Dia mungkin mengambil sedikit masa lah cikgu kalau lagi panjang. Okey, saya rasa, ni sebab pretest ni saya rasa sebab saya punya, dapatan result pretest saya dengan ada student, jadi dia cuma boleh buat 2 soalan je, which of these are in India dengan Italy capital. Maksudnya dia ambil daripada, PDF, tapi maksudnya saya nak tunjuk kat cikgu kat sini adalah, boleh untuk generate soalan daripada bahan PDF yang, cikgu bina ataupun cikgu ambil tu, cikgu bina, soalan, tak ada, masalah. Jadi memang, membantulah, guru dalam orang kata aktiviti, bilik darjah. On the spot cikgu kadang-kadang kan cikgu mungkin, cikgu boleh prepare awal ataupun mungkin on the spot dalam kelas tu, dah ajar-ajar ni ada masa lagi, oh cikgu pun macam, ada bahan, cikgu terus, bina soalan dan boleh share kepada, pelajar. Dan sekarang ni, kelebihan Quizizz, kalau pelajar tak ada, orang kata gadget ataupun tak ada, komputer ke ataupun tablet dalam bilik darjah, Quizizz dia ada satu function, maksudnya cikgu boleh print, QR kan, QR code, okey, 40, saya tak silap saya maksimum 40, dan dia akan jawablah. Macam ni contoh pelajar saya lah, okey. Saya bina, soalan dalam bilik darjah sebab saya ni mengajar bakal cikgu, jadi saya nak diorang biasalah dengan, orang kata aplikasi-aplikasi ni untuk diorang guna dalam bilik darjah. Jadi saya minta, diorang test ni, diorang tengah test. Okey, kalau merah semua ni sebab masa ni tengah test lah, merah ni maksudnya salah sebenarnya. Okey, kalau hijau ni betul. Maksudnya, saya paparkan dekat projektor and then pelajar boleh terus jawab. Setiap, pelajar ada satu QR code. Kat mana nak ambil QR code ni? Ambil daripada, Quizizz ni lah. Okey, bila cikgu, publish, cikgu boleh, kata apa, start live quiz ni cikgu boleh pilih paper mode ni. Paper mode ni lah yang cikgu nampak pelajar guna ni. Okey, sama ada cikgu print sendiri ataupun kalau cikgu tarik dekat Shopee paper mode quiz ni, ada orang yang jual paper mode ni. Okey, itulah saya selit sekejap Okey, seterusnya pembinaan video dengan menggunakan, AI. Okey, yang ni mungkin, tajuk yang sedikit menarik. Dia bukanlah video yang orang kata boom bombastic tapi at least dia membantu, nak buat, aktiviti dalam bilik darjah lah. Sama ada cikgu nak guna sebagai orang kata bahan dalam bilik darjah ataupun cikgu nak pelajar buat video dalam bilik darjah dengan menggunakan, AI. Okey, antara contoh aplikasi yang saya akan share adalah, Design AI. Okey, Design AI ni, cikgu ni sebab saya dah login cikgu saya login guna akaun, MOE saja, tapi sebenarnya dia boleh guna je apa-apa akaun, okey, tak kisah terpulang pada cikgu. Okey, saya tak ambil yang berbayar ke apa, tidak, saya memang, guna yang free, okey. Sebenarnya dekat Design AI ni ada macam-macam, okey, ada face swapper, image maker, AI writer, video maker, logo, image to text, design maker dan speech maker. Tapi kalau nak terang semua ni cikgu memang orang kata 1 jam, 2 jam memang tak cukup lah, 1 hari pun belum tentu dapat terang semua. Jadi, saya akan fokus sebab tadi kita kata nak buat video menggunakan AI kan, jadi saya akan, ah, terus pergi kepada video maker. Okey, cikgu klik video maker ni. Okey, mungkinlah cikgu nak buat, aktiviti kan, cikgu nak minta, okey, cikgu nak minta pelajar buat, video, mungkin subtopik kecil dalam belajar, diorang boleh guna, design AI atau cikgu sendiri yang nak buat video. Okey, saya tekan create new video. Okey, macam biasa cikgu, saya akan masukkan tajuk tenaga kinetik, tajuk satu hari kita hari ni Okey, tenaga kinetik. Okey, tajuk. Okey, sebenarnya bila buat video ni, cikgu sebenarnya boleh gabung jalinkan dengan aplikasi AI yang lain. Okey, macam mana? Okey, bila saya dah buat tajuk, okey, kat sini dia kata lepas tu dia nak isi. Okey, isi. Cikgu boleh tarik je sendiri, tak ada masalah. Tapi tadi kan kita dah guna macam saya tadi, dah guna ChatGPT. Okey.
Tadi kan saya ada buat pasal tenaga kinetik kan? Okey. Jadi saya, copy, contoh saya copy. Tapi cikgu bila nak copy tu pastikan jawapan dia betul ataupun cikgu dah edit ataupun mungkin cikgu dah, pindahkan jawapan ni kepada, Word kan, Microsoft Word dan sebagainya dah edit kan. Macam saya ni taklah, hari ni saya ambil lah walaupun saya tahu salah, saya cuma nak tunjuk function-nya cikgu Okey, jadi cikgu paste, okey macam ni, okey dah paste semua. Okey, biarkan. Okey, dekat bawah, macam mana nak ending video ni? Maksudnya thanks for watching ke ataupun cikgu nak masuk ayat sendiri, pun boleh. Nampak skip, I will insert, end screen message later. Tapi kat sini hari ni saya ambil thanks for watching lah. Okey, saya tak adalah nak buat ayat sendiri. Okey, lepas tu cikgu tekan next, tanda hijau kat belah kanan tu. Okey, dekat sini terus cari education sebab kita memang buat untuk education. Okey, dan tekan next. Okey, bahasa, okey. Cikgu cari Malay. Ada. Okey. Malay ni ada 2 lah. Macam biasa cikgu ada lelaki dan juga ada perempuan. Nak Faiz ke Natasha? Kalau Natasha, suara perempuan. Kalau Faiz, suara lelaki lah. Saya ambil lah Faiz. Okey, cikgu boleh test sebenarnya. Bila cikgu tekan. Nama saya Faiz dan ini adalah contoh font saya. Okey, kenapa saya senyap sekejap? Sebabnya masa saya tekan tadi, suara tu keluar. Saya tak pasti cikgu dengar ke tak, tapi bila cikgu tekan, simbol ni, akan keluarlah suara untuk cikgu testing. Okey, lepas cikgu dah pilih, cikgu terus tekan next. Hmm. Saya harap line internet okeylah cikgu Okey, alhamdulillah. Okey, nampak cikgu simbol, aplikasi design AI ni. Okey. Dan macam biasa cikgu, sebenarnya cikgu masih boleh, edit lah. Okey, tak ada masalah pun. Okey. Walaupun ni cuma saya nak tunjuk kat cikgu kat sini. Okey. Nampak ni cikgu boleh, orang kata apa, nak edit bila cikgu klik 2 kali, cikgu nak buat tenaga kinetik, di Malaysia, nak ubah kan. Tadi mungkin tertinggal perkataan. Maksudnya jangan risau, masih boleh, edit. Okey, done. Okey, macam tu. Dan, inilah saiz tulisan semua. Nanti cikgu boleh explore animation nak macam mana, pilih je apa semua, okey. Transition, okey. Nak transition yang mana, nak, orang kata ada bentuk-bentuk macam mana, yang ni, cikgu kena pilih lah, okey. Let's say lah saya dah buat pilihan macam-macam, okey. And then cikgu try play. Di Malaysia, terdapat beberapa sumber tenaga kinetik yang signifikan. Macam saya cakap tadi cikgu, cikgu kena check sama ada, video tu sesuai atau tak sesuai. Sama ataupun bila pelajar buat tu kena tengok. Kan. Jadi mungkin ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Okey. Jadi bila dah siap, contohlah cikgu dah semak dan sebagainya, cikgu bolehlah, download. Cuma bila kita guna akaun free ni, watermark, yang ada tulis design AI ni akan ada lah. Okey, akan ada lah. Dan sebenarnya, okey, bila saya tekan back. Oh, saya tekan back pula ni. Okey, bila cikgu tekan edit. Contohlah cikgu dah buat kan, okey dah simpan dalam design AI ni. Sekejap Okey, cikgu nampak tak ada function upload video ni. Okey, kalau cikgu tak nak guna video yang ada ni, cikgu boleh, orang kata upload video cikgu sendiri. Macam saya ni contoh, contoh ni saya select lah. Tak tahulah video apa yang ada ni. Okey. Nampak dia terus, guna video kita. Boleh juga. Maksudnya saya pada pilih yang ini, boleh juga, upload video kita. Let's say lah saya download. Okey, kalau cikgu tekan remove ni memang tak boleh lah sebab kita guna akaun percuma. Okey, cuma bila kita download yang percuma dia akan bagi warning lah ada video, logo dan watermark. Tak apa, so biarlah dia, proses. Dan nanti bila dah siap download cikgu kan, dia akan keluar. Maksudnya cikgu boleh, guna dah, video tersebut. Dia macam bagi link lah macam tu, okey. Macam cikgu boleh guna link tu dan cikgu boleh share bersama, murid cikgu. Ataupun bila pelajar buat video kan, cikgu buat aktiviti sama ada individu atau kumpulan, cikgu minta, pelajar share lah video yang dia orang hasilkan,
tentang contoh macam ni, tenaga kinetik ni, kepada, cikgu. Lagi sikit. Sebab tadi memang kalau lagi panjang, lagi lamalah kan, tapi tadi pun saya masukkan sikit je, okey. Tapi saya harap secara overall ni cikgu fahamlah yang sebenarnya, AI ni ada macam-macam, bukan setakat nak buat prompt saja ataupun setakat nak buat image saja, cikgu boleh buat tadi apa, bahan BBM, bina soalan, cikgu boleh buat video dan cikgu boleh convert sama ada aktiviti tu cikgu nak, diri cikgu guna AI untuk bilik darjah ataupun cikgu nak buat AI ni, guna AI ni bersama murid untuk aktiviti dalam bilik darjah. Okey, cikgu yang, tentukan. Okey, sebab kita nak tunggu dia prosesnya macam lama, saya teruskan dulu. Okey. Tadi, orang kata apa, video maker lah guna design AI. Okey. Sebelum tu saya nak bagi tahu jugalah sebenarnya macam sama macam aplikasi lain, banyak lagi feature-feature lain lah. Okey. Kalau cikgu explore memang pelbagai sangat. Okey, dalam sesuatu aplikasi tu ada feature-feature lain. Okey, yang kedua mungkin cikgu boleh try, Adobe Express. Okey. Adobe Express ni, ada banyak juga, fungsi-fungsi, yang berkaitan dengan AI ataupun orang kata aplikasi tu ada banyak sangat macam ni, okey. Text to image, tag effect, trim video, resave video dan sebagainya. Cuma mungkin saya boleh tunjuk satulah, okey. Saya klik quick action, saya tak login, yang ni saya tak login. Okey, lepas tu cikgu pilih animate from audio. Nampak? Kat sini dia kata animate your voice for free. Dia dah cakap kat situ free, no credit card, free selamanya lah setakat ni, kan. Okey cikgu, sekejap saya lepas tu cikgu tekan start now, tak kisahlah atas bawah ni pun sama je. Okey. Yang tadi, design tadi kita buat, video kan, kita masukkan tag, lepas tu kita boleh upload kita punya video ataupun kita guna sedia ada. Yang ni kita nak guna animasi dan kita nak masukkan suara, animasi tu akan ikut suara kita. Okey, contoh macam ni, saya pilihlah kat sini cikgu boleh pilih, kategori, orang panggil apa ni animasi ni contoh kalau saya nak ambil emoji lah. Okey. Saya nak ambil, ni comel sikit. Kan. Tapi sebenarnya banyak je kat sini cikgu boleh pilih lah. Okey, mana yang cikgu berkenan. Okey. Lepas tu background tu, saya tertekan. Oh, bukan tertekan. Tadi tu adalah tenaga kinetik. Ya Allah. Okey. Ah, Maaf cikgu sebab itulah bila yang tu tak habis kita dah pergi yang ni, tu yang jadi macam ni. Okey, sebenarnya tadi, adalah link maksudnya bila dia dah download dia terus, pop up link cikgu. Ah, eee, Sepatutnya tadi saya dah apa, maksud saya kat sini video design AI ni cikgu boleh, gunalah untuk cikgu create, video menggunakan AI. Okey, kita kembali kepada Adobe Express tadi. Okey. Okey, lepas kita dah pilih ikon yang kita suka, okey, cikgu jangan lupa untuk, tekan enhance speech ni. Okey, maksudnya macam nak, orang kata, dia akan bantulah untuk, tambah baik lagi kita punya suara, okey. Lepas tu cikgu tekan background, okey, cikgu tekan background. Lepas tu cikgu pilihlah mana-mana background, okey. Ataupun cikgu nak buat transparent pun boleh. Mungkin cikgu nak nanti cikgu nak download, cikgu just nak ambil, apa ni, watak ni saja kan ataupun mungkin cikgu nak guna, background yang ada. Macam ni cakap taman kan cikgu kan? Okey. Lepas tu cikgu boleh pilih saiz lah. Biasanya kalau untuk macam sesuai dengan YouTube ataupun nak sesuai dengan kita punya slide presentation, kita akan pilih, landscape lah. Tapi orang kata saiz ni terpulang kepada, cikgu. Okey. Lepas dah selesai, cikgu just tekan je record dan cikgu mula bercakap. Okey. 3, 2, 1. Okey, so saya cakap. Okey, bila cikgu nak tahu, dia rakam ke tidak, nampak ni keluar benda-benda biru ni. So dia akan, bercakaplah. Okey, dia cakap. Lepas tu cikgu boleh pause. Mungkin cikgu penat ataupun, nak tengok skrip semula, lepas tu cikgu resume. Tapi cikgu kena ingat sebab dia free mungkin, jadi adalah sedikit limitasi di mana kalau cikgu tengok kat sini, lebih kurang dalam, 2 minit. 2 minit tak silap saya. Ataupun cikgu boleh try nantilah, maksudnya,
cikgu boleh guna takat tu je. Tapi, kalau cikgu kreatif, cikgu boleh buat sikit 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 sikit. Yang ni sebenarnya, kalau dengan pelajar pula, kita minta pelajarlah yang buat. Kan macam contohnya nak terangkan tentang tenaga kinetik tapi dia tak mungkin dia pemalu dan sebagainya, dia gunakan, aplikasi ni, okey, dia pilih ikon sesuai dan dia bercakap, dia bentang kan dalam bentuk video. Okey, contoh saya balik, ni saya sambung balik kan. So saya cakap 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 cakap, okey biru lepas tu saya tekan done. Okey, bila dah done cikgu, okey dia akan, proses dan lepas tu cikgu boleh, download. So tak ada, masalah lah sebenarnya untuk guna Adobe Express dan kalau cikgu perasan daripada tadi, sampai nak ke download ni tak ada pun kena login guna email ke apa untuk, function animate from audio dalam, Adobe Express ni. Okey. Okey cikgu, dia tengah export lah. Okey dan lepas tu cikgu dah boleh, download. Okey macam design AI tadi dia bila bila dah siap download dia terus keluar link. Okey macam ini cikgu sebenarnya boleh, download dia akan masuk dalam, kita punya, komputer yang kita, guna macam ni, download. Okey. Tapi dalam masa yang sama, sebenarnya cikgu boleh tekan play. Sebenarnya, keluar suara. Okey, saya memang dengar. Saya tak pasti cikgu dengar ke tak, tapi, memang keluarlah suara. Okey, dan kalau cikgu puas hati, cikgu boleh download. Kalau tak, buatlah balik semula. Okey, tu, orang kata antaranya lah. Okey, Adobe Express. Okey, untuk buat animate audio. Okey dan, sebenarnya cikgu banyak sebenarnya kalau kita nak explore ni saya just, bagi idea lah dan yang saya rasa mungkin ni antara yang terakhir lah cikgu pembinaan peta minda menggunakan AI. Seperti yang kita tahu, kalau kita nak buat aktiviti, kita nak buat, aktiviti orang kata nak minta, murid-murid kita, pelajar-pelajar kita cambahkan idea dan sebagainya. Okey, kalau kita type, apa ni, mind map AI creator dekat, Google ataupun, Bing ni semua memang banyak dia akan bagi contoh-contoh dan antaranya adalah, geekmind.com ni. Okey cikgu, geekmind.com ni okey saya tutup yang lain. Okey, geekmind.com ni, okey. Cikgu boleh login macam saya ni saya dah, login dah, okey. Gunakan akaun, MOE saya. Okey. Okey, bila cikgu dah login sebenarnya cikgu akan nampak paparan macam ni lah. Okey, sebenarnya, untuk Geekmind ni kalau untuk akaun percuma, kita boleh buat 10 mind map, 10. Kalau cikgu rasa selesa, suka mungkin cikgu boleh subscribe. Tapi 10 pun dah banyak cikgu sebenarnya kalau pelajar kita dalam bilik darjah kita ada macam pelajar saya mengajar, kelas, PISMP, pelajar saya satu kelas ada 24 orang. Jadi kalau 24 login, 24 darab 10 dah 240. Itu kalau maksudnya kalau nak buat aktiviti kumpulan dan sebagainya kan. Itu pula macam mana cikgu jadi kreatif, untuk gunakan, aplikasi-aplikasi macam ni. Jadi, macam ni, dia dah tulis AI mind mapping. Okey. Lepas tu, dia akan keluar macam ni lah. Jadi, mungkin cikgu nak letak prompt apa-apa kan dan sebagainya. Macam saya mungkin, saya, bina sebenarnya cikgu boleh je type bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Cuma, dia punya output nanti kalau sesuatu aplikasi tu dia dah biasa dengan bahasa Malaysia, dia akan keluarlah bahasa Malaysia ataupun, mungkin dia keluar bahasa Indonesia. Tapi kalau tidak dia akan keluar, bahasa Inggeris tapi dia masih lagi sebenarnya, menjawab kepada cikgu punya apa yang cikgu minta tu. Kan. Okey, contoh, saya type dulu cikgu. Okey, contohlah ni contoh simple lah cikgu mungkin nanti cikgu akan buat lebih baik lah dengan anak-anak murid cikgu. So generate. ah, saya minta dalam bahasa Malaysia tapi dia type, dalam, bahasa Inggeris. Itu pun kalau cikgu rasa jawapan dia salah, tak ada masalah cikgu. Cikgu tulis,
tukar kan. Contohnya, mungkin cikgu nak buat pengenalan dulu, ada apa dalam pengenalan, Pak saya terus tukar. Kan. Dan, aktiviti ni best lah cikgu sebab, apa, pelajar boleh sama-sama bincang dan sebagainya. Okey, selalu kan kita buat perteminda tu kita macam lakar-lakar kat kertas mahjong dan sebagainya kan. Kat sini, okey, bila dia dah buat kan, kita boleh bincang betul tak betul. Okey, kalau, salah, kita minta, pelajar betulkan. Lepas tu kalau pelajar nak tambah, okey, dia boleh orang kata apa, tambah lagi maklumat lah. Contoh macam cakap kalau dia nak komen, okey ni saya tekan komen. Kalau nak tambah, okey dia boleh je, tekan tambah, macam ni saya tekan simbol kat atas ni, so keluar, topik lain. Contohlah solar energi solar mungkin, saya nak buat, apa, roof ke, ni saya just, secara rambang je cikgu saya tak adalah cakap topik yang betul. Okey, lepas tu sebenarnya tadi saya sini, okey. Lepas tu, contohlah macam cikgu nak insert, nak tambah, elemen lain kan, contohnya macam, image ke, sekejap. Okey, kena pilih dulu cikgu tekan image, okey contohlah saya ambil image, desktop, saya nak masukkan ni contohlah, okey. Tekan je okey, nampak tak? Perkataan tadi ada dan ada gambar. So bila ada macam-macam dia boleh jadi berkembanglah cikgu. Kan, so macam, boleh buat orang kata apa, lebih banyak, lagi. Jadi dia bagi cadangan cikgu dan cadangan yang contoh yang cikgu nampak ni sikit sebab saya tak spesifik betul-betul. Kalau cikgu spesifik betul-betul dia akan jadi banyak 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 dan sebagainya. Kan. Jadi cikgu boleh try lah, okey, test dan try, Git My ni untuk, orang kata buat aktiviti perteminda. Kan cikgu boleh buat, cikgu yang buat ataupun cikgu buat bersama, pelajar-pelajar cikgu di dalam bilik, darjah. Okey. Jadi sebenarnya kalau nak cakap pasal, aplikasi macam saya cakap tadi, memang sangat-sangat banyak, okey, dan yang tengah popular sekarang ni antaranya, Magic School lah. Cikgu kan, Magic School ni tapi Magic School ni dia lebih kepada guru tau, bukan lebih kepada, pelajar, okey. Lebih kepada, guru, dia membantu guru macam nak buat, rubrik dan sebagainya. Okey, saya cuba buka Magic School ni. Okey. Dia ada juga chatbot cikgu. Ini kan kalau kita macam nak minta pendapat dia dan sebagainya, dia pun ada juga. Okey. Dan, dia ada, macam-macam lah macam ni. Nak bina report kat komen ke, nak buat lesson plan. Yang ni dia lebih orang kata fokus lah, lebih spesifik nak bina rubrik ke. Dan dia ada juga, output, history. Okey. Uh, Sekejap cikgu. Okey. So dekat sini, maknanya apa-apa yang cikgu buat boleh, tengok sini sebab sebelum ni, saya buat pakai akaun lain sebab tu tak ada yang ni MOE ni memang, saya tak guna untuk Magic School tapi cikgu boleh, gunalah. Okey, ada contohnya macam contohlah, kita ambil macam kejap cikgu, banyak kat sini cikgu kalau kita nak ni, memang terlampau banyak dan, contoh thank you note pun ada cikgu thank you note. Okey, kalau kita ambil rubrik tadi, kalau kita ambil rubrik tadi contohlah saya ambil college, tapi itulah kena ni apa, kena ada tajuklah pula kan. Okey, eee, contoh pelajar, saya tiba-tiba petang ni tak ada idea tapi saya nak tunjuk, cikgu yang benda ni boleh buat rubrik lah. Saya main tulislah dululah ayat dia. Okey. Memahami memahami.
Okey, saya cuba tak letak description, kalau sebenarnya cikgu kena letak description, okey saya cuba, generate dulu. Oh memang kena isilah nampaknya, okey. Um, Sekejap saya cuba fikirkan. Okey, cikgu tekan generate, dan dia akan, bina rubrik ini pun, saya tulis yang ringkas je, kalau cikgu lagi detail, lagilah akan apa orang kata apa, lebih lengkaplah cikgu punya rubrik. Maksudnya macam dia bantu kita, kita kan nak bagi tugasan pada pelajar, so macam mana kita nak bagi markah. Jadi kat sini, macam saya buat topik tenaga kreatif tadi, minta buat karangan sebagainya. So, kira kalau ada huraian tenaga berapa poin, okey. Dan saya tadi saya type dalam bahasa Malaysia cikgu kan. Dan alhamdulillah, dia keluar dalam, bahasa Malaysia. Dia minta, dia bagi idea untuk bagi markah dari segi huraian, pemahaman dan juga organisasi, dan juga cara, penyampaian. Itu pun saya tulis yang ringkas je. Kalau cikgu buat lagi detail saya rasa lagi orang kata lengkaplah cikgu punya rubrik. Itu dari segi rubrik dan macam-macam lagilah cikgu kalau nak explore satu-satu ni memang takkan habislah. Jadi saya galakkanlah cikgu untuk explore, Magic School, AI ni. Okey. Um Lepas tu kita ada bank sumber AI. Okey, kalau cikgu type AI tool guru ni cikgu, yang ni umum lah. Yang ni bukan, untuk pendidikan sajalah, yang ni umum umum. Ada orang kata beratus-ratus, beribu, suggestion, AI yang sesuai bila, cikgu pergi dekat AI tools guru ni. Okey. Dan, ni salah satu orang kata, contohlah yang di-sharekan oleh, this textbook sumber daripada apa, internet. Dia kata 30 AI to use in the classroom dan saya pun masih banyak lagi kena belajar. Sebenarnya cikgu bukan 30, bila dah, kita tengok, ya Allah banyak sangat. Memang, lebih daripada 30 sebenarnya. Okey, yang ni cadangan daripada pihak dia. Cadangan daripada pihak orang lain mungkin lain pula kan. Tapi macam saya cakap tadi cikgu, kalau cikgu ni satulah pesanan saya, kalau cikgu nak kejar semua, memang cikgu akan rasa tak terkejar. Cikgu memang akan rasa tak kejar. Apa yang perlu cikgu buat adalah berbalik semula kepada tadi, yang garis panduan AI dalam bilik darjah tadi. Cikgu nak guna untuk apa? Okey, cikgu nak guna untuk cikgu ataupun cikgu nak guna bersama murid? Cikgu nak guna untuk subjek apa? Darjah apa? Bila cikgu dah ada kefahaman kat situ, baru cikgu tengok, okey aplikasi apa yang sesuai? Cikgu nak buat aktiviti apa? Kan? Dan sebagainya lah cikgu boleh tengok balik tadi garis panduan yang saya sharekan pada awal-awal sesi ni tadi. Okey, jadi, saya harap, perkongsian, saya yang sedikit pada petang ini, dapat memberi manfaatlah kepada para penonton semua. Mana yang orang kata, khilaf tu daripada saya sendiri dan yang baik tu datang daripada Allah. Sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, saya nak, bacakanlah quote, yang ada di paparan cikgu ni, okey. AI will replace the teacher but a classroom revolution is coming. Maksudnya AI ni memang tak akan sesekali menggantikan cikgu, okey, tetapi revolusi bilik darjah sedang berlaku. Okey. So teacher must remain in charge, for that maksudnya kita kena ambil tahu, kena belajar, okey, supaya kita orang kata bersedia dengan revolusi ni dan kita dapat bagi yang lebih baik lagi kepada pelajar kita. Kan juga at least pelajar pula bila dia orang kata pelajar sekarang ni nak tak nak dia, memang, akan tertarik dengan teknologi. Tapi cikgu, cara kita nak persembahkan teknologi kepada pelajar tu sangat penting cikgu. Contohnya macam, bukanlah maksud saya macam ni, teknologi ni banyak, okey, pelbagai, tapi kalau kita, ambil, endah tak endah mungkin pelajar akan rasa bosan, kan. Walaupun benda tu teknologi. Sebab tu saya kata kita kena, remain in charge, kita kena menguasai, barulah kita dapat perform, dengan baik bersama pelajar-pelajar kita, okey. Technology won't replace teacher, but teacher who use technology will probably replace teacher who do not. Teknologi sangat berkembang, okey. Dan sekarang ni kita tengok AI lah memang mendominasi dalam
teknologi yang sedang berlaku sekarang. Jadi, sekian saja dahulu, sekiranya ada cikgu mungkin ada pertanyaan lanjut, cikgu bolehlah berhubung dengan saya, okey tak? Saya boleh dihubungi, cikgu boleh, cari saya di Facebook nama Nura Wahida ataupun Telegram pun nama yang sama. Dan, apa-apa cikgu boleh tanya je. Okey, insya-Allah saya akan cuba menjawab sebaik yang mungkin. Okey, saya serahkan, kembali kepada urus setia. Terima kasih.